Alhamdulillah ya, saya hari ini kita dapat menjemput seorang tetamu undangan kita. Jadi kita perkenalkan ya bersama dengan kita pagi ini iaitu Yang Mulia Puan Nek Hafimi binti Abdul Hadi iaitu pengarah eksekutif. Ya, Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam Tan. Ya, Alhamdulillah ya. Jadi ini lagi salah satu aktiviti yang akan diadakannya pada bulan Februari ini iaitu Persidangan Perniagaan Kebangsaan Brunei 2023. Jadi Puan ya, tanpa apapun kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Nik ya kerana bersedia datang ke studio Ramai Pagi untuk berkongsi mengenai dengan Persidangan Perniagaan Kebangsaan Brunei 2023 ini. Jadi sebagai mukadimah mungkin boleh berkongsi sedikit mengenai dengan persidangan ini dan juga topik yang akan dibincangkan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih juga kepada pihak-pihak penganjur Ramai Pagi untuk sudi jemput saya lah untuk datang pagi ini. Memang persidangan perniagaan kebangsaan ini adalah satu aktiviti yang kita ni menganjurkan sebagai sebahagian Brunei Economy Program. Mungkin secara ringkas tema persidangan ini adalah Beyond Recovery, Achieving a Sustainable Digital Future. Kalau dalam bahasa Melayunya, mencapai masa depan digital yang mampan. Persidangan ini adalah sebahagian daripada program Ekonomi Brunei yang telah dimulakan pada tahun lepas dan yang merupakan satu seri aktiviti yang akan membangun dan melanjutkan perbincangan yang diadakan dalam majlis-majlis penasihat perniagaan ASEAN dan APEC dengan peniaga dan perusahaan di negara Brunei Darussalam. InsyaAllah. InsyaAllah ya. Dan kita ingin mengetahui Puan ya, menurut daripada laporan baru-baru ini ya oleh Amro, ekonomi Brunei meningkat apabila kita kembali normal selepas COVID. Akan tetapi perlu menyedari cabaran global. Jadi apakah yang boleh kita ni jangka untuk mendengar daripada persidangan mengenai dengan prospek ekonomi kita? Memang kita ni sebagai peniaga-peniaga masih menghadapi cabaran yang selepas COVID-19 dan ditangani selepas pandemik ekonomi dengan ekonomi global juga dengan harga tenaga yang naik, isu rantaian bekalan iaitu supply chain, inflasi dan ketegangan geopolitik. Kita ni juga di negara Brunei Darussalam sebagai salah satu negara ASEAN juga memang terlibat juga pada apa yang krisis-krisis global yang dihadapi masa ini. So kita ni berharap mengikuti laporan Amro dan juga untuk persidangan kita ni untuk yang akan diadakan 2 hari bulan Februari akan mendengar laporan dari PAC, Majlis Kerjasama Ekonomi Pasifik yang akan dihadiri dan disampaikan oleh Secretary Generalnya Eduardo Pedrosa. Dan dengan ini akan dikongsi juga laporan negara wilayah dan yang memberikan pemahaman tentang bagaimana isu-isu penting global ini akan diberi kesan kepada Brunei dan serantau kita ni. Iya, jadi itulah ya yang baru dikongsikannya mengenai dengan prospek ekonomi kita ni ya. Jadi poin yang seterusnya ni pendigitalan adalah topik yang sedang dibincangkan. Jadi mengapa ya pendigitalan itu penting dan adakah ini akan dibincangkan dalam APEC nanti? Memang saya juga lupa tadi masa itu yang pembukaan sesi persidangan akan dihadiri oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua dan juga diikuti dengan hadiran Yang Berhormat Perdana Dato' Syamhari iaitu Menteri Telekomunikasi, Info Komunikasi dan MTIC lah. So memang kepentingannya kehadiran menteri-menteri Yang Berhormat adalah untuk membagi fokus yang kepentingan kita ni kepada transformasi digital. Saya juga selaku ahli di Digital Economy Council, memang kita ni tahu yang satu topik yang kepentingan bukan saja kepada negara Brunei Darussalam tapi juga kepada ASEAN dan APEC. Kita ni senegara perlu memahami trend-trend global dalam digitalisasi
dan kepentingannya kepada ekonomi dan pembangunan masyarakat negara Brunei Darussalam. Iya, memang betul sekali ya, untuk kita ni membangun ekonomi Brunei ini perlunya ada pendigitalan itu penting ya dalam pengusahaan dan juga meningkatkan ekonomi negara ini ya. Ya, dia akan bermula pada 2 Februari. Yes, betul. 2 Februari 2022 Puan ya. Dan mungkin 2023. Maafkan saya 2023. Ya. Jadi mungkin ramai juga ingin mengetahui berapa ramaikah yang akan hadir dan adakah terdapat penceramah daripada luar negara nanti yang akan menyertainya? Okey, memang alhamdulillah segi kemarin adalah akan sampai sudah 300 orang peserta yang sudah berdaftar untuk menghadiri persidangan ini. Memang ya satu kunjungan yang kita ni membangga dan alhamdulillah juga penerimaan dari peniaga-peniaga Brunei, dari orang luar juga yang datang menghadiri, ada yang sebahagiannya. Kami memang banggalah satu pencapaian yang penting untuk peniaga-peniaga Brunei. Di antara itu juga kerana katanya dalam persidangannya sebelah pagi, and then sebelah petang katanya pun ada hadiri yang smaller groups ni orang sama training sessions dengan penceramah yang akan datang untuk sesi sebelah pagi. Oh, jadi maksudnya pun dalam 300 ya? Dalam 300 peserta. 300 semua peserta, semua yang memang ahli peniaga ataupun yang belum lagi tetapi berhasrat untuk mengetahui. Ya, memang kebanyakan adalah peniaga-peniaga Brunei. So memanglah usahawan baru ya, memang, usahawan muda. Tapi ada juga yang sebahagian usahawan muda dari segi akar umbi juga yang ingin untuk menyertai dengan persidangannya untuk networking. Itu yang penting. Masa lagi dibukakan Puan untuk yang InsyaAllah kalau dimasukkan memang dapatlah diterima. boleh untuk boleh, insyaAllah. Okay. Ya. Jadi kira-kira 300 ya orang akan mengambil bahagiannya dalam persidangan perniagaan kebangsaan 2023 ini yang akan berlangsung pada 2 Februari ini. 2 Februari. Lusa Hari ni. Khamis. Khamis. Hari Khamis. Ini di Pusat Persidangan Antarabangsa Berkas ICC. Jadi ketika ini jadi diadakan selama 1 hari ni Puan ya. Memang. Iya. Jadi jadi sekarang ini bagaimana dengan persiapan? So masa ni segala penceramah yang sudah ditetapkan dari luar negeri sudah confirm untuk datang untuk hadir. Alhamdulillah. Ada juga yang dari peniaga-peniaga Brunei memang ada juga sudah ditetapkan sebagai panelis dan yang setelah saya sudah mengucap tadi yang berhormat Menteri akan ikut hadir juga dengan persidangan kita ni. Untuk hari Khamis. Ya, alhamdulillah ya. Jadi itu lagi antara aktiviti yang akan acara ya yang ambil tempat pada bulan Februari ini, iaitu 2 Februari 2023 bertempat di Pusat Persidangan Antarabangsa Berkas ICC, iaitu Persidangan Perniagaan Kebangsaan 2023 ya. Jadi kira-kira 300 orang akan mengambil bahagian dalam acara ini. Jadi seterusnya ni Puan ya, mungkin boleh Puan berkongsi kepada penonton kita apa lagi dirancang untuk tahun ini. Okey, memang yang telah saya sebut tadi kan Intan, sebahagian aktiviti ini atau persidangan ini adalah sebahagian daripada Brunei Economy Program. Brunei Economy Program. Yang kita ni telah lancarkan tahun lepas dan alhamdulillah sumbangan sama penyertaan dari tahun lepas kita ni akan masuki lagi untuk tahun ini 2023 lah. Dan program ini adalah salah satu program yang dibahagian dengan beberapa aktiviti dan bagi sumbangan daripada Majlis Peniaga APEC dan ASEAN, penasihat peniaga APEC dan ASEAN, iaitu ASEAN Back Business Advisory Council sama APEC Business Advisory Council. So kita ni sebagai wakil-wakil Brunei mengikuti majlis-majlis di luar Brunei je lah. So apa yang kita ni pelajari mengikuti di majlis-majlis ini, memang kita ni kan bawa balik kepada Brunei. So yang ideanya adalah kerana kita ni boleh melancarkan program ini kepada orang Brunei secara 4 aktiviti dalam setahun. So insyaAllah ini kita dapat sambung atau
menambah lagi pertolongan kepada peniaga Brunei. Ya. So, itu yang kepentingannya. Pelajaran yang kita ni terdapat di majlis luar Brunei, di majlis-majlis di luar Brunei, kita ni membawa balik pelajaran dan dikongsikan. Itu yang pentingnya. Pasal kita ni sebagai wakil-wakil Brunei Darussalam di luar negara, memang menyampaikan juga hasrat-hasrat peniaga-peniaga di Brunei. Apakah perkembangan mesti orang, penjagaan orang, apa yang dapat mereka mencapai bukan saja dalam negeri tapi juga di luar negeri. Ya Puan, kita ingin mengetahui juga apakah ini merupakan kali pertama ataupun ia memang sebelum ini pernah dilaksanakan ataupun diadakan? Ya, memang kalau sekiranya segi kebangsaan sebelum COVID memanglah diadakan tiap tahun ke apa macam itu. Sambutannya tetap meriah. Memang alhamdulillah. Ya. Lagipun untuk menambah kita ni juga dibagi peluang untuk menghostkan persidangan untuk APEC Business Advisory Council meeting kedua pada bulan April. So itu memang satu kehormatan yang kita ni itulah mensyukuri juga yang kita ni kena dalam APEC 21 ekonomi kita ni ada bagi peluang untuk menghostkan meeting-meeting nanti kunjungkan untuk wakil-wakil dari 21 ekonomi serantau Asia Pasifik. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi kita percaya saja ni Is ya, dengan adanya acara ini, itu persidangan perniagaan kebangsaan Brunei Darussalam yang melibatkan dalam 300 orang peserta ini, sebenarnya akan memberi motivasi kepada mereka bagaimana untuk mereka ini dapat mengembangkan lagi perniagaan mereka. Apatah lagi dengan adanya pertukaran pendapat, pandangan juga sebagainya, ini dapat memberi motivasi kepada mereka ya. InsyaAllah. Alhamdulillah. Jadi Puan sebagai kesimpulan, mungkin ada harapan seranan mengenai acara ini? Mungkin saya pun bagi terima kasihlah kepada segala peniaga-peniaga yang mendaftar untuk menghadiri persidangan ini, dan selama itu pun ambil kesempatanlah untuk berjumpa seramai-ramainya, bukan saja di negara Brunei Darussalam tapi juga dengan yang pendatang dari luar negeri untuk menghadiri persidangan ini. Ya, alhamdulillah ya. Jadi itu dia mengenai dengan persidangan perniagaan kebangsaan Brunei 2023 yang mana akan diadakan nanti pada 2 hari bulan Februari ini, bertempat di Pusat Persidangan Antarabangsa Berkas ICC. Jadi kira-kira 300 orang akan mengambil bahagiannya dengan persidangan perniagaan ini ya. Jadi insya-Allah nanti juga ni di mana presiden juga akan mendengarkan ceramah ya daripada 3 penceramah luar. Jadi kita mengharapkannya dengan adanya persidangan ini adalah satu inisiatif oleh Bank ASEAN dan juga APEC Brunei dengan kolaborasi Kementerian Kewangan dan Ekonomi dan dengan kerjasama Bank Baiduri, organisasi terbuka untuk menghubungkan lagi isu global dengan ekonomi Brunei ya. Alhamdulillah. Walaupun ribuan terima kasih kepada Puan Nek Hafimi binti Abdul Hadi, iaitu pengarah eksekutif. Terima kasih Puan. Terima kasih. Insya-Allah ya kita akan bersama lagi. InsyaAllah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi